Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu bincangkan jawapan muka surat 83. Cikgu ulang balik yang minggu lepas, yang kelas hari tu. Garis penuh dengan garis putus-putus. Apa yang beza dia? Yang bezanya adalah yang tanda kat bawah ni. Okay. Ini lebih besar atau lebih kecil, yang ni lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama. Kemudian apa yang membezakan dengan kita lorek ke atas dengan lorek ke bawah? Kalaulah garis tu menyerong, sengit, ni kita panggil ke atas, ke sini kita panggil ke bawah. Kalau garis tu macam ni, yang ni kita panggil ke kanan, yang ni kita panggil ke kiri. Okay, kalau garis menyerong pun sama, yang ni kita panggil ke atas, yang ni kita panggil ke bawah. Yang ni sahaja kita panggil kanan atau kiri. Okay, kalau garis straight macam ni memang ni atas, ini bawah lah. Semua kita panggil atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kecuali garis ni garis tegak macam ni kita panggil kanan dan kiri. Okay, jadi kita tengok, kita bincangkan soalan nombor 3. Dia kata Y lebih kecil daripada 3X. Jadi kalau lebih kecil dia adalah ke bawah. Jadi ini kawasan ke bawah. Ingat kalau garis menyerong dia ke atas atau ke bawah. Jadi yang ni kawasannya. Okey, seterusnya Y lebih kecil atau sama dengan negatif X. Jadi lebih kecil ke bawah. Ke bawah. Jadi kita akan lorek di kawasan ini. Yang ni Y lebih kecil daripada 2, jadi ke bawah. Jadi kita akan lorek semua kawasan di bawah pada garisan ini. Seterusnya X lebih besar, jadi lebih besar kita lorek ke kanan. Jadi ini kawasan ni semua sekali. Seterusnya yang ni 2Y lebih besar. Jadi ni persamaan dia 2Y sama dengan negatif 5X sama 20. Dia nak lebih besar jadi ke atas. Jadi kawasan ini yang kita lorek. Seterusnya yang ni, yang nombor 8 ni. Yang ni dia istimewa sikit. Sebab dia adalah 2X tolak Y lebih kecil daripada 3. Jadi persamaan ni kita kena ubah jadi Y sama dengan. Jadi Y ni kita jadikan dia positif, kita pindah ke kanan. Jadi dia akan jadi 2X, 3 ni kita pindah ke kiri, 2X tolak 3 lebih kecil daripada Y. Jadi dia adalah Y lebih besar. Tengok yang tajam ni menghadap kepada 2X. Jadi 2X tolak 3. Jadi bila lebih besar dia adalah ke atas. Jadi ini kawasannya. Jadi kalau equation ini, equation 2X tolak Y, awak mesti jadikan dia Y sahaja. Macam cikgu buat ni. Y sahaja di sebelah kiri. Okey, seterusnya cikgu pergi ke muka surat 84. Yang ni dia suruh kita lukis graf dan lorek rantau yang memuaskan setiap ketaksamaan berikut. Okey. First sekali dia tak lukis garisan, kita kena lukis. Dia nak Y sama dengan 1. Kita cari dulu garis Y sama dengan 1. Ini Y, ini 1. Ini Y, cari nombor 1. Kat sini nombor 1. Jadi kalau ada lebih besar atau sama, dia adalah garis penuh. Guna pembaris garis penuh. Jadi bila dia lebih besar ke atas. Jadi kita akan lorek dia ke atas. Jadi kawasannya ialah kawasan ini. Okey, seterusnya nombor 2. Dia kata X lebih kecil daripada negatif 2. Jadi X, ini negatif 2. Ini negatif 2. Jadi kita buat garisan dia ialah garisan menegak. Garis putus-putus sebab dia tak ada sama. Ingat yang ada lebih besar atau sama atau lebih kecil ada sama, baru garis penuh. Kalau lebih besar atau lebih kecil, garis putus-putus. Tolong ingat.
Jadi kita garis putus-putus, dia lebih kecil, jadi kita lorek ke kiri. Jadi kawasannya ialah kawasan ini. Seterusnya, yang ketiga ialah X tambah Y lebih kecil atau sama dengan negatif 3. Jadi cara nak buat dia macam ni. First kali, awak buat X tambah Y sama dengan negatif 3, equation dia. Ini ketaksamaan. Ini persamaan sebab dia sama dengan. Jadi kita pindah X ke sana, dia akan jadi Y sama dengan tolak X tolak 3. Negatif X tolak 3. Okay, jadi cikgu bagi caranya, macam mana kita nak tahu garisannya. Awak gantikan nilai X. Okay, nanti awak akan dapat nilai Y. Okay, nilai X contoh dia, kita gantikan negatif 2, kosong dengan 2. Awak gantikan negatif 2, kosong dengan 2. Okay, awak masukkan dekat sini. Kita tengok macam mana kita masukkan. Y sama dengan negatif, nampak X gantikan buat kurungan negatif 2. Akan jadi negatif 2, tolak 3. Tolak 3. Jadi tekan kalkulator, negatif positif, 2 tolak 3, negatif 1. Jadi negatif 1 kita tulis dekat kotak ini. Jadi kita tandakan negatif 2, X negatif 2, Y negatif 1. 1 dekat sini. Kemudian titik yang kedua kita gantikan X tu dengan kosong. Jadi Y sama dengan, cikgu masukkan kosong dekat sini. Negatif kosong tolak 3. Okay. Jadi dapat negatif 3. Jadi kalau X kosong, Y ialah negatif 3. Ini titik yang kedua. Seterusnya, kita gantikan X dengan 2 pula. Jadi cikgu masukkan, cikgu gantikan X dengan 2. Jadi cikgu gantikan kosong. Dan ini cikgu gantikan X dengan negatif 2 kan. Okay. Dan cikgu gantikan X dengan 2, dia akan jadi Y sama dengan negatif. Ni negatif yang ni. Kurungan 2 tolak 3. Tekan kalkulator, tolak 2 tolak 3 dapat negatif 5. Jadi negatif 5. Jadi koordinat dia ialah 2, negatif 5. X2, Y negatif 5 sini. Ini negatif 4 kan, bawah ni negatif 5. Okay, jadi kalau kita garis, dia sambung. Awak gariskan guna pembaris. Dia sambung bucu ke bucu ke bucu. Bucu ke bucu ke bucu. Okay. Ini garis dia. Okay. Jadi dia ada sama kat bawah, lebih kecil atau sama. Jadi garis penuh. Jadi kawasan manakah dia? Ada equation ni. Kita pindah X ke sana. Kan? Dia akan jadi Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tolak 3. Jadi dia lebih kecil, dia ke bawah. Jadi ini kawasan yang kita nak lorek ke bawah. Okay, seterusnya. Nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7 cikgu nak awak try buat. Cikgu tunjuk satu lagi contoh nombor 7. 4, 5, 6, 4, 5, 7 lah awak try buat. Sebab 6 ni dia ada pecahan, cikgu tunjukkan. Nombor 6 dengan nombor 7. Nombor 7 lebih sukar Dia awak buat 4, 5, 6, cikgu tunjukkan nombor 7. Okay, nombor 7. First kali awak nak cari dia punya garisan dia kat mana. Dia kan X tolak Y sama dengan 2. Okay, kita buat macam ni. Awak boleh terus ganti. Awak gantikan X, cikgu ambil negatif 2, kosong 2. Mana-mana nilai X yang dia bagi tu. Okay, jadi cikgu masukkan negatif 2, kosong dengan 2. Okay, jadi sekarang kita gantikan dalam persamaan ni. First, cikgu gantikan X sama dengan negatif 2. Macam mana kita nak masukkan? Kita masuk kat sini. Negatif 2 tolak Y sama dengan 2. Jadi Y ialah, yang ni kita pindah ke kanan, dia akan jadi positif. Yang ni kita pindah ke depan. Jadi dia akan jadi tolak 2 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan negatif 4.
Jadi negatif 4 kat sini. Jadi koordinat yang pertama ialah X negatif 2, Y negatif 4. X negatif 2, Y negatif 4. 1. Kita tanda pangkal. Kemudian koordinat yang kedua, kita gantikan X tu ialah 0. Jadi kita masuk dalam ni, dia akan jadi 0 tolak Y sama dengan 2. Jadi Y sama dengan, yang ni ke sana dia akan jadi positif, yang ni ke sana dia akan jadi negatif 2. Jadi koordinat yang kedua ialah 0, negatif 2. X 0, Y negatif 2. Last sekali, kita gantikan X tu sama dengan 2. Jadi kita gantikan, sini 2 tolak Y sama dengan 2. Jadi Y sama dengan, kita pindah ke sana dia jadi positif. Yang ni kita pindah ke kiri. Dia jadi 2 tolak 2. Jadi Y sama dengan 0. Jadi koordinat yang ketiga ialah X2, Y0. Jadi garisannya ialah yang ini. Sambung bucu ke bucu, ke bucu, ke bucu, ke bucu. Okey. Dia adalah lebih besar atau sama. Jadi garis penuh, bukan garis putus-putus. Yang ni garis putus-putus. Yang ni garis putus-putus Dua ni garis putus-putus ni. Okey. Kemudian daripada equation tu, kita kena jadikan dia Y sama dengan Jadi kita pindah Y ni ke sana. Dia akan jadi X. 2 ni kita pindah ke depan. Dia akan jadi X tolak 2 lebih besar atau sama dengan Y. Okay. Kemudian kalau kita ubah equation ni, dia akan jadi Y. Yang tajam ni menghadap ke Y lebih kecil atau sama dengan X tolak 2. Macam mana cikgu tahu? Cikgu tengok anak panah ni menghadap Y. Jadi cikgu salin balik, cuma anak panah je cikgu menghadap Y. Jadi kalau ni adalah simbol lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil dia adalah ke bawah. Ke bawah garisan ni. Jadi ini kawasan yang kita akan lorek. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Nombor 4, nombor 5, nombor 6 cikgu harap awak cuba buat. Nanti kita bincang. Okey, sekian, terima kasih.